Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada rakan-rakan pendengar dan penonton podcast Cerita Bahdulu yang dibawakan oleh Sabah Onsoi. Hari ini saya bersama dengan beberapa rakan, saya Afiq Nakib. So, kita pada episod yang lalu kita sudah menjemput seorang tetamu istimewa, tetamu figura pertama yang kita bawa di podcast Cerita Bahdulu. Now kita ada tetamu yang pertama juga, tapi kita kena tengok pertama dalam apa. Jadi hari ini saya bersama dengan Saudara Hilmi. Ya, wujud balik, Ya. timbul lagi. Minta maaf lah dengan YB hari tu tak sempat. Ya. Ada kerja biasalah, mau dekat pilihan raya ni. So kita ada tetamu istimewa hari ini. Ya betul, ada semua istimewa. Akhirnya. Akhirnya apa tu? Akhirnya ada juga bunga yang kita jemput. Okey. So hari ini kita bersama dengan Saudari Wawa. Selamat datang ya, Wawa. Thank you Afiq, thank you Bang So, Hilmi. Wawa basically dia merupakan seorang mahasiswa dan juga belia lah ya, original Sabahan, Wawa. Ya. So bunga yang pertama dan topik yang kita akan berkisar hari ini banyak berkenaan dengan mahasiswa, belia dan juga wanita. Ya, akhirnya boleh juga cakap pasal wanita lah. Sebab bukan apa Ilmi, kalau saya dengan Ilmi dengan lagi seorang lelaki mau cakap pasal wanita dia macam lain bah. Ya, macam lain. So hari ini kita bolehlah bawa seorang pakar Betul. kali kan. Haraplah feminis. Ya. Sebab dengar Wawa pun dia bukan setakat mahasiswa, banyak dia punya background dia. Mungkin kita boleh tanya sikit lah nanti apa background yang dia ada kan. Betul. Pasal dengar dia pun aktif juga ni. So Wawa mungkin boleh ceritakan sikit macam mana beberapa tahun ataupun bulan kebelakangan ini yang membuatkan Wawa agak aktif di lapangan. Okay, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Nama diberi Andi Ashwarya Nizatul Azwa atau orang lagi familiar panggil Wawa. Nama sebenar panjang sikit lah. Nama sebenarnya mau dengar nama sebenar. Saya ingat tadi Ashwarya Rai. Berumur 23 tahun, original Sabahan, Bugis Pride. Amboi. Oh my god. Habis. Mahasiswa tahun terakhir daripada Universiti Malaya, jurusan Bahasa dan Linguistik Jerman. Cakap Bugis pasal Jerman. Ya, Bugis Jerman. Bugis Jerman. Okey, Wak, cuba Jerman sikit tu. Cuba Ja, Jerman sikit. okay. Hallo, guten Tag. Ich bin Wawa. Ich komme aus Sabah. Heute bin ich. Okay. Assalamualaikum. Okay, itu jangan lebih-lebih masih tak buat kelas. Okay, sekarang saya merupakan Ketua Sri Kandi Cabang Putatan. Oh, okey. Sekarang Wawa banyak aktif dalam politik juga lah. Yes, betul. Tapi kalau boleh cerita sedikit di masa di UM, apa background, ada pegang apa-apa kah? Semasa saya di Universiti Malaya, waktu saya tahun kedua, saya merupakan Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya bagi fakulti saya selama 1 tahun. Saya di sana macam, kalau di sini panggil MPP kan, kalau UMS, UiTM, kalau di sana Kesatuan Mahasiswa untuk fakulti, kursi fakulti. Dan dapat menang kursi tertinggi untuk orang Sabah. Tahniah. Jadi inilah sejarah. antara contoh dalam episod lalu kita sebut mahasiswa yang merupakan anak Sabah ini bertebaran di seluruh Malaysia, malah seluruh negara dan antarabangsa, dan mempunyai kepakaran dan nilai. Jadi saya fikir ini antara contoh yang kita sebut sebelum ini. Betul. Ya. Kita boleh angkat lah. Nah, lepas aktif dekat universiti, dia tidak habis lagi balik pergi Sabah jadi ketua Sri Kandi. Aktif lapangan tu maksudnya lapangan politik lah tu kan. Betul. Jadi So giving back to community lah. giving back to community. Tapi maksudnya kita boleh cerita-cerita pasal politik jugalah selepas ni kan. Ada pandangan-pandangan dia. Tapi Sri Kandi ni dia ada 2 kan. Kalau ikut ada beberapa parti pun pakai Sri Kandi. Jadi ini ketua Sri Kandi yang mana satu ni? Oh, saya Ketua Sri Kandi Keadilan. Lupa mention tadi. Keadilan. Ketua Sri Kandi Keadilan. Okey. Taklah mana tahu kan. Takut mungkin jadi Sri Kandi beberapa parti kan. Itulah Ada juga tanya. kadang-kadang. So kali ni Wawa dia isytihar diri dari sebagainya lah di keadilan. Alright. With pride gitu. Yeah. With pride, Bugis Forever. Pride and Keadilan Pride lah Yes. kali ya. Oi. Forever. So now kita terus menjurus ke topik
sekarang kita lihat berkenaan kalau ikut PRN sudah dan dalam pilihan raya negeri ke-17 Sabah ini banyaklah berkisar tentang mahasiswa, wanita, belia yang mempunyai harapan ya. Orang muda ni dia ada harapan dia yang tersendiri dan kini bukan lagi soal parti ya ataupun soal organisasi kan. Dia sekarang lebih berfokus kepada masa depan yang mau dicipta bersama. So kalau sebut politik Sabah ya, apa perkara pertama yang muncul dalam fikiran Wawa mungkin sebelum memasuki parti lagi? Okay, kalau bercakap mengenai politik, benda first yang akan klik dekat otak saya adalah belia. Persoalan pertama saya yang sampai bila-bila atau siapa-siapa pun saya akan jumpa adalah belia. Maksudnya di sini sebenarnya belia ni sudah bersedia ataupun belum dalam politik ni. Dan kedua, macam kita semua tahu, dalam hal lagi kita akan bubar dalam masa terdekat. Dalam beberapa hari lagi. So, bila kita bubar ni, adakah belia ni sudah bersedia? Maksudnya mereka boleh libatkan diri dalam politik ataupun mereka cuma menjadi pendengar-pendengar begitu. First. Yang kedua adalah bukan undi 18. Yang kedua adalah pengundi atas pagar ni sebenarnya macam mana? Apa orang-orang parti boleh buat untuk kita touch pengundi atas pagar ni yang kebanyakannya orang bilang memang dari golongan muda tu sendiri. Dan I think untuk episod ni pun sebenarnya ketika disiarkan kita jangkakan sudah pilihan raya lah. Yes. Dengarnya besok. Boleh reveal ke tarikh hari ni? Lebih kurang lah tapi ketika sudah berjalan lah kita dekat target lah. Kira macam kalau podcast ni keluar sedang kempen lah sekarang ni. Mungkin sedang kempen dan sedang meriah lah. Jadi Wawa sebut pasal POV yang keluar daripada Wawa adalah tentang politik belia atau tentang pengundi atas pagar. Jadi maknanya kita nampak lah Wawa melihat politik itu adalah berkenaan dengan masa depan. Itu yang saya boleh simpulkan lah di situ tentang masa depan, tentang pembinaan negeri dan negara. Jadi nampak Wawa pun macam baru habis belajar, so means of course lah masih muda. Macam merasa mahasiswa pula saya di sini. Kan? Masih muda kan? Masih muda. Mahasiswa, nanti saya sama master mahasiswa lah balik. Okay. Jadi tentang mahasiswa. Jadi balik kepada belia dan pengundi atas pagar. Jadi Wawa melihat tentang politik ini bagaimana kita mau jadikan belia ini, kita cerita kepada Wawa punya pandangan lah. Bagaimana sepatutnya seharusnya naratif kepada anak muda dan juga pengundi atas pagar ini dimanfaatkan untuk membina pada masa depan. Kita cerita pasal Sabah lah kan. Pasal masa depan Sabah ni. Sebenarnya bercakap mengenai belia ni, anak muda ni sebenarnya simple je. Sebenarnya kita ni tak minta banyak. Kita sudah muak dengan politik-politik lama, janji-janji manis. Kita mau apa yang boleh diberikan tu, dan paling penting adalah sebenarnya pemimpin tu boleh mesra kepada anak muda tu sendiri. Kalau pendapat saya untuk golongan belia ni. Sebab satu lagi kita ada satu pemikiran dalam kalangan orang-orang di Sabah ni yang belia hari ini masih mentah. Belia masih tidak faham politik tu macam mana. Tapi bagi saya benda itu tidak betul. Sebab macam saya sendiri, kebanyakannya kawan saya, kalau saya jumpa kawan saya, first thing first orang akan tanya dengan saya adalah bila bubar. So pertanyaan bila bubar tu menunjukkan yang mereka ni sudah bersedia dalam politik. Jadi dorang ambil tahu lah pasal benda ni. Yes, betul. Sangat betul. Lepas tu, and kedua dorang akan tanya saya, parti apa yang kita perlu undi? So ini menunjukkan yang belia sekarang ni sudah mulai concern dengan pergolakan politik yang berlaku dalam negeri kita. Meaning sebenarnya trauma politik mentah ni dah betul lah kan? Betul. Orang muda ni mentah dalam politik. Dan saya tertarik bila Wawa cakap tadi pasal muak dengan janji-janji manis. Kalau pandangan Wawa lah kan, antara janji sebagai wanita lah kan, antara janji politik dan janji lelaki, mana yang lebih Wawa percaya? Sebenarnya dua-dua pun saya dah percaya. Enggak lah. Mestilah janji apa tadi yang tidak antara saya percaya? Antara janji lelaki dengan janji politik, mana yang lebih Wawa percaya?
Janji politik lah. Janji politik lebih At percaya least lah. janji politik dorang cakap biarpun lambat dorang tetap buat. Kalau janji lelaki ini belum tentu dia akan buat. Tapi wah, kita set up buat recording, kita janji jadi kan? Janji. Okey lah. Tapi tidak semua lelaki lah kan. Ada kena kecam. Jadi dua podcaster dalam ni kalau ikut tak termasuklah dalam janji yang tak buat tu. So, Kawan-kawan rakan pendengaran penonton. Kami boleh terkeluar daripada list tu lah. Okay, kita selamatlah boleh disclaimer. Selamatlah. Boleh selamat. Dah semua lah kan. Dah semua lelaki. So itulah kita lihat kita now mungkin kita boleh fokus kepada wanita. Ya, wanita betul. Dan beberapa rakan saya bercakap pasal undi atas pagar tadi. Mereka berpandangan bahawa mereka tidak akan memilih parti. Tak akan juga memilih di kawasan tu siapa yang paling famous. Ini memang saya sentiasa keep on asking opinions of my friends. Di mana mereka cakap apa? Kalau saya tanya, setakat yang belum bubar pilihan raya dan belum lagi tempoh untuk mengundi. Bila saya tanya akan undi parti mana? Diorang akan cakap belum tahu lagi. Sebab kenapa? Diorang menunggu rakan-rakan menunggu, anak muda menunggu untuk siapakah yang akan dicalonkan dalam pilihan raya, dan itulah yang akan menentukan siapa yang diorang akan undi nanti. Sebab itu kalau kita nampak Fik, anak muda betul lah macam kata Wawa cakap tadi, yang diorang tanya bila bubar. Mana diorang concern, diorang mau tahu tentang politik. Tapi disebabkan hala tuju tu masih belum jelas. Parti siapa yang confirm tanding, siapa calon dia. Jadi diorang pun macam malas mau react lah, sebab nanti cakap begini tukar lagi yang begini. Ini cakap lain, bos pemimpin diorang cakap lain. Jadi itu yang macam, jadi kita cuba tengoklah mana selepas betul-betul nanti pilihan raya itu berlangsung. Mungkin masa itulah kita akan nampak keterlibatan orang muda ni. Sebab bagi Wawa sekarang, adakah orang muda sekarang dia telah meletakkan keputusan ataupun pilihan dorang dalam pilihan raya, ataupun ialah parti kah, calon kah? Kita beginilah, dipendekkan soalan tu. Kalaulah pilihan raya besok, orang muda bagi pandangan Wawa dia akan pilih parti ataupun calon? Kalau saya orang muda akan tengok calon. Macam cuba boleh kasih Specify sikit calon yang cantik kah, calon yang handsome kah, jadi keutamaan. Kalau macam saya manifesto. sendiri, ini pandangan pribadi saya kan. Okay. Pandangan pribadi saya akan first saya memang akan tengok calon. Saya akan tengok calon, kalau boleh calon tu yang mesra kepada masyarakat. Maksudnya di sini dia selalu turun padang, dia tidak MIA lah. Maksudnya dia sentiasa ada, dia tunjuk, lepas tu dia dia dekat dengan isu-isu rakyat macam tu. Sebab satu juga yang orang anak-anak muda ni muak sebenarnya, pemimpin yang cuma tunjuk muka dekat-dekat pilihan raya. Itu salah satu isu juga sebenarnya, dan saya mau ingatkan lah kan kepada bakal pemimpin yang akan turun bertanding nanti, tolong turun padang, jangan tunjuk muka dekat-dekat waktu pilihan raya aja sebenarnya. Betul sebab lah. benda tu dia banyak mempengaruhi undi juga, salah satu dia. Point is, tak boleh MIA. Anak muda, wanita khususnya perlukan constant communication, affirmation. So ini penting dan lelaki perlu banyak belajar ni. itulah. Tapi yalah, ada juga yang mengatakan bahawa kalau calon, betul lah, okey, daripada parti pilih calon. Lepas tu calon tu jangan MIS, jasa turun padang. How about the background? Jadi macam mana dengan background? Sebab ada trending yang mengatakan kalau boleh calon itu background dia mesti yang berpendidikan tinggi, ataupun kerjanya bagus, ataupun dia ni orang kampung tapi macam Wawa sebut tadi dia rajin turun padang. So boleh. Kalau macam saya, background tu mesti salah satu dia juga lah. Dia mesti at least kalau mau jadi pemimpin dia mesti well educated macam tu. Sebab macam mana dia menyelesaikan satu isu tu, kalau macam masalah-masalah akar umbi pun dia tidak tahu. So bagi saya paling penting juga adalah latar belakang tu, sekurang-kurangnya dari pendidikan macam tu. Kalau macam saya akan pilih juga pemimpin yang masih muda. Maksudnya di sini dia masih aktif, dia boleh sentiasa turun padang. Kita akan berbalik kepada tadi tu, tidak MIA dan sentiasa turun padang. So at the end kita perlukan seorang pemimpin yang muda, yang aktif dan berjiwa rakyat. Paling penting Gen Z. Bukan berduit lah. Jugalah beri. Tapi maksudnya anak muda ni dia mau sentiasa tengok bahawa YB dia. Yes. Kita ambil contoh lah kan, YB yang selalu, dan I think penting juga penggunaan media sosial. Sebab kita yang muda-muda ni lebih
present di media. Dan I think bukan saja kempen, maksudnya bila buat kerja tunjuk di sana dan maybe reach out kepada anak-anak muda yang berada di social media juga. So adakah maksudnya orang muda belia sekarang, anak muda sekarang dia lebih prefer kepada memilih calon yang muda? Adakah kita boleh ambil kesimpulan begitu? I think itu adalah trend sekarang. Kan Wah? Betul. Oke, mungkin itu setengah orang. Tapi kalau pendapat saya, kita perlu macam mana pun kita tetap perlu orang bilang merujuk kepada pemimpin-pemimpin lama begitu dalam kita memilih macam mana mau explain benda tu. Maksudnya pemimpin muda ni akan jadi favorite ataupun keutamaan. But at the same time kita kena tengok pemimpin yang berpengalaman. Yes. Pemimpin yang sudah lama dalam bidang ini masih diperlukan. Betul. Kerana apa? Pengalaman itulah yang akan membantu dan mengajar anak muda. Sebab kita kena banyak belajar dari pemimpin-pemimpin yang sebelum ini juga. So adakah kalau dia tanding balik kita masih pilih dia? Kita kena tengok kerelevanan dia sebenarnya. Okay. So misalnya masih ada ruang lah. Masih ada ruang. Masih ada ruang. Kalau Hilmi mau masuk mungkin ada siapa ruang tu, bagi kita. Adakah yang mau bertanding? Nah masih ada. Kita tengok sebab kalau desas-desus sekarang kalau kita nampak calon-calon yalah kita akan nampak dekat media sosial sekarang orang tengah turun mau menyantuni rakyat macam Wawa sebut tadi. Tapi saya rasa macam masih kurang yang Gen Z so-called yang dikatakan oleh Wawa tadi yang cuba menampilkan diri sebagai bakal calon. Tapi antara yang mungkin kita boleh angkat sikit, ini bukan angkat lah, maksudnya antara calon Gen Z yang sudah nampak kerja-kerjanya dekat merotai kan anak Tan Sri Lilunfa tu. Siapa namanya tu Semiliu. Beliau Dengar dia merupakan rakan saya jugalah di Dewan Belia Sabah. Dengar umur dia berapa? 22. Saya pun tak berapa ni. Nanti kejap lagi saya try tanya dia berapa umur. Tapi dia punya ayolah itu nantilah tentang yang lain lagi macam dekat. Tapi dia bertanding kah? Sudah belum lah, tidak lah. Tapi sudah ada nampak dia punya program turun pergi sekolah. Ada nampak hari tu dekat Facebook. Wah. Mengikuti lah. Saudara mengikuti. Tidak, bukan mungkin. Dia limpas tu FYP. Masuk fit lah. Betul lah juga sebenarnya media sosial ni penting juga lah untuk touch anak muda. Jadi yang macam satu lagi dekat melalap anak tu Datuk Peter Anthony, si Priscilla tu pun boleh tahan juga. Maksudnya dia ialah orang muda. Siapa lagi orang muda yang 30 tahun ke bawah lah yang kita boleh letak yang ada cuba. Kalau 30 tahun ke atas muda sudah gitu. Muda. Tapi sebab awak sebut Gen Z, jadi kita ambil lah yang 30 betul ke bawah. Tapi kalau yang muda yang dalam 40 begitu, ada lagi ramai lah sebenarnya. Kita boleh ambil macam Datuk Fairuz. Cuma saya mau tanya, kita cakap pasal calon adun kan, ahli Dewan Undangan Negeri di kawasan ataupun ahli parlimen dan sebagainya. Tapi bagaimana pula dengan mungkin calon ketua menteri yang muda? Apa pandangan? Adakah wujud keperluan untuk ada seorang pemimpin utama di negeri yang ketua menteri? Sebab muda. Ini dia bukan kalau tentang, pandangan lah. Ini bukan tentang trending ya. Ini tentang menguruskan hal ehwal satu negara. Satu negeri. Negeri-negeri. Jadi dia bukan semestinya muda. Dia kena melengkapi package. Macam Wawa sebut tadi lah. So pengalaman tu lebih utama lah. Pendidikan, apa lagi lah. Sama paling penting sebenarnya akar umbi dia lah. Dia kena best, dia pun kena strong. So macam kita tahu yang golongan muda ni mereka mungkin boleh buat kerja. Orang buat kerja mungkin masih on top lah kan Gen Z bilang. Tapi kalau bilang pengalaman semua akar umbi ni kita masih perlukan orang-orang lama juga. Itu yang maksud saya cakap tadi awal-awal tu. So meaning dari segi calon ketua menteri itu tidak utama lah kalau tidak muda utama. Sebenarnya bukan keutamaan. Tapi untuk mengetengahkan ataupun meletakkan beberapa pemimpin orang muda tu ke hadapan seperti contohlah jadi pembantu menteri ataupun menteri. Mungkin kita boleh bagi dia exposure awal. Ini pernah dirasai sendiri oleh kita punya YB daripada DAP Datuk Fung Jinze. Datuk Fung Jinze ataupun kita panggil YB Jinje. YB Jinje. Dia pegang portfolio menteri belia dan sukan pada tahun 2008 pada tahun 2000 I think 2019. Umur dia 30 tahun. 30 tahun menteri, ataupun 33 something like that lah. Awal-awal early 30 dia sudah pegang menteri.
Tapi ini kalau di Sabah lah, sebab kalau dekat persekutuan Syed Saddiq lah. Syed Saddiq yang pegang dalam umur 28 ke 29 dia sudah jadi menteri pendidikan. Youngest minister. Youngest minister. Cakap pasal Syed Saddiq. Jadi yalah, mungkin daripada kalangan orang Sabah yang orang-orang muda di Sabah ni, siapa yang akan menjadi pemimpin? Yalah, macam kalau orang mau angkat pemimpin orang muda, siapa yang orang mau angkat agak-agak? Salah, ada satu kajian yang mengatakan bahawa Syed Saddiq dapat top lah. Oh ya. Untuk menjadi apa? Kira macam pemimpin, ahli politik popular. Yes. Tapi di Sabah. Di Sabah. Maksudnya Sabah. adakah orang Sabah akan undi dia? Tidaklah, sebab dia bukan orang Sabah kan. Tapi adakah Syed Saddiq yang begitu tapi ada di Sabah? Sebenarnya kalau cakap pasal soalan tadi tuh bang, Ya. apa tuh YB Syed Saddiq ni dia memenuhi figura-figura YB Gen Z yang orang mau sebenarnya. Memang dalam macam circle saya pun memang orang akan cakap kalau YB Gen Z ni memang akan Syed Saddiq sebenarnya. Itu je yang orang nampak sebenarnya. Proven. Yes, Proven. betul. Meaning mungkin YB Syed Saddiq kena kena- di sinilah kita kena korek kita kena kupas. Tapi Kupas adakah- sebenarnya tips? Adakah kita menantikan kalau bisa Saddiq datang sini untuk bantu kempen ataupun menghangatkan suasana pilihan raya? Tidak mustahil. Tidak mustahil ya. Kita lihat itu satu faktor yang YB Syed Saddiq dia di Muar, dia tidak akan bertanding pun. Tapi So mungkin ada appearance dia di Sabah. dia orang Muar. Ya. Tapi orang sebelah dia orang Sabah. Betul? Ya betul. Betul. Plus one dia Sabah lah, Sabahan. Plus one dia. So kita mengharapkan kalau lah ada kan, mungkin ini boleh bantu dari segi populariti. Tapi saya rasa macam enough for cut this. Kita balik kepada kita punya banyak betul, santai betul ni kata. Our main topic lah. Jadi balik kepada main topik. Okey, kita sudah sentuh pasal belia, kita sudah sentuh pasal wanita. Okey, jadi sekali lagi tidak lama lagi pilihan raya. Okey, Wawa sebagai yang cakap tadi pasal orang muda, pasal cakap pasal wanita. Kalau dah diberikan pilihan, sebab sekarang kita belum nampak lagi manifesto ataupun sebarang tawaran ataupun agenda. Jadi kalau boleh disebutkan, apakah yang mewakili belia dan wanita ini mahu diletakkan dalam tawaran ataupun yang disebutkan janji politik yang dimahukan oleh Wawa? Kalau saya first adalah dasar peluang pekerjaan tu sendiri. Saya mau peluang pekerjaan tu dibuka, maksudnya lebih terbuka, maksudnya lagi banyak peluang pekerjaan disediakan di negeri kita. Saya mau itu kalau boleh dimasukkan dalam sesiapa pun yang bertanding, masukkan dalam manifesto. Sebab apa saya bercakap? Macam kita lihat di sini, mahasiswa graduan, fresh graduate, kebanyakannya dari Semenanjung dan Sabah sendiri masih kekurangan tempat bekerja, yang menyebabkan benar diorang terpaksa berhijrah ke tanah Semenanjung, tanah Melayu begitu. Sedangkan sepatutnya mereka ni balik kepada Sabah berkhidmat dalam negeri, tapi disebabkan tiadanya peluang pekerjaan ni mereka terpaksa berhijrah. Macam saya sendiri, sekarang saya third year student dekat UM. So sekarang saya tengah intern. Kawan-kawan saya semua tak cakap dengan saya begini, kenapa mau intern di Sabah? Diorang macam mempersoalkan, diorang maksudnya di sini, kenapa ndak intern di Semenanjung je? Di Semenanjung kan at least ada allowance macam tu, lagi banyak pilihan. Sini kurang allowance. Dia di sini macam kementerian kita memang tidak allowance lah. Oh, begitu. okay. Lagipun kalau macam saya punya course Jerman, di sana banyak macam big industry, JLC, BMW, Mercedes begitu. Lepas tu kawan-kawan saya tanya lah, kenapa anda intern di Semenanjung je instead of balik Sabah? Lepas tu saya cakap, macam mana pun yang terjadi, saya memang akan balik Sabah sebab saya mau berkhidmat di tanah tempat saya lahir. Oh, anak watan. Sabah tanah airku. So sekarang itulah sebenarnya masalah yang saya rasa mostly fresh graduate ataupun budak-budak intern tengah hadap, iaitu tiada tempat untuk mereka bekerja. So saya minta kepada bakal-bakal yang akan bertanding, ahli-ahli politik yang menang selepas ni, untuk cek balik kita punya peluang pekerjaan di negeri sendiri. Okay. Tapi apa yang Wawa cakap ni actually sama dengan apa yang saya dengar di luar lah. Sebab saya mau tahu kadang apa belia yang cuba mau. Semuanya adalah berkisar tentang nasib hidup. Yes. Jadi nasib hidup tu dia tentang sara hidup. So sara hidup bagi mereka yang bekerja, bagi mereka yang sudah berhabis belajar dan tidak sambung belajar,
apa yang mereka mahukan adalah pekerjaan. Hmm. Dan mereka yang sudah bekerja, apa yang mereka mahukan adalah gaji yang bermaruah. Dan apabila mereka sudah gaji bermaruah, next apa yang diorang perlukan adalah kualiti hidup yang lebih selesa. Jadi sebab itu dia bersambung-sambung. Dan kita baru bincang tadi tentang bukan dalam sini lah. Sebentar tadi adalah tentang rumah belia. Sebab bagi diorang okey, tiada kerja dan ada kerja, lepas ada kerja sesuai dengan tampung hidupnya, tapi once dia kahwin, dia kan ada anak. Jadi dia perlukan satu suasana ataupun tempat perlindungan yang lebih selesa, kondusif untuk keluarga dia. Betul. Jadi kita nampak baru kemarin dikeluarkan oleh pihak kerajaan Sabah lah kan, yang sekarang JRS ni ada daripada rumah SMJ itu setiap dun ada 10 itu diperuntukkan kepada belia yang baru berkahwin. Maksudnya sudah ada kuota lah, diletakkan 10 daripada 40 untuk belia kan. Ya. Di PITAS, di umum Jadi itu kita nampaklah salah satu yang menyantuni. Tapi macam balik kepada yang Wawa sebut tadi adalah dia semuanya bermula dengan pekerjaan dulu. Sebab kalau dia rumah pun, tapi kalau tiada kerja, tak mampu juga mau bagi makan apa, mau bayar bil, mau bayar ni dapur mau berasap dan so on. Pakai daun pisang atau tak boleh lah kan. Tak boleh lah bayar pakai janji kan. Anda boleh bayar pakai janji. Kita akan sehidup semati. Salah, maksudnya untuk meneruskan kehidupan ini kita perlukan ruang yang kondusif lah, peluang pekerjaannya, tempat tinggalnya, dan saya fikir ini semua hanyalah akan datang daripada pemimpin yang akan kita pilih. Dan mereka inilah yang akan menentukan sama ada kita dapat memenuhi ini. Tapi Fik, ini mungkin Fik ataupun Wawa pun boleh juga ulas untuk sampai kepada peluang pekerjaan dan so on. Adakah kita mahukan janjinya itu adalah mereka akan cakap, okey besok kalau lepas saya menang saya akan janjikan 100,000 pekerjaan, 500,000 pekerjaan, ataupun dia akan come out dengan dia punya apa plan-plan pembangunan ekonomi yang dia akan buat untuk mewujudkan pekerjaan itu. Sebab pekerjaan, kalau kerja dekat, contohlah, bukan saya merendahkan pekerjaan ya, kadang-kadang dia kerja dekat kedai-kedai, kadang-kadang dia kerja dekat store, drive lori, tukang angkat barang, itu pun pekerjaan juga. Betul. Tapi dia akan kembali kepada gaji bermaruah tadi. Jadi boleh ulas sikit. Okay, so untuk apabila, maksudnya Hilmi tanya sama ada perlu immediate ataupun long term lah. Kalau pandangan saya, dua-dua ini kena berjalan serentak. Maksudnya pemimpin itu perlu fikirkan long term untuk generation, maybe 10 years and forward. Bagaimana satu dasar perlu dicipta, di-create dan dilaksana supaya dalam tempoh 10 tahun biar pekerjaan dan ekosistem negara ataupun negeri itu sesuai. Maksudnya pekerjaan itu sesuai dengan pendidikan, pekerjaan itu sesuai dengan gaji yang ada kan. Tetapi dalam tempoh yang singkat juga perlu disediakan. Makna kata bila kita lihat dari segi trend, maksudnya mahasiswa apabila graduan lah, kita panggil graduan kan. Graduan apabila habis belajar, habis pengajian, dia akan inginkan untuk dapatkan terus kerja. Dan ini yang kita lihat dalam data dan kajian bahawa terdapatnya mismatch dalam pekerjaan ataupun underemployment yang dibahas bersama YB Musabbah Sakmut juga berkenaan mereka graduan ini tidak bekerja dalam bidang mereka disebabkan oleh mereka mahu mendapatkan mata pencarian dalam hidup. Ini diperlukan juga di negeri kita sebab sekarang peluang ini agak kurang dalam bidang-bidang yang ada. Tetapi untuk jangka masa panjang kita perlu ada bidang-bidang yang utama. Contoh macam kalau Wawa ambil Jerman, dia mesti kena ada juga bidang pekerjaan Jerman di Sabah. Same goes, bidang inilah yang akan membantu dari segi pembinaan kerjaya di Sabah itu sendiri. Sebab kalau dia kerja, contoh Wawa masuk bila fresh grad 2005 contoh, tak boleh dalam 10 tahun tetap gaji yang sama, dia mesti kena meningkat. Jadi inilah contoh career growth yang diperlukan dalam pekerjaan di Sabah. Maksudnya dia kena
explain lah macam mana plan dah. Contoh lah dia sebut saya akan dapatkan 100,000 pekerjaan. So dia bagi tahulah dari mana dia dapat. Kena ada planning lah, tak boleh lah. Planning tu kena. Itulah kita mau adalah tentang bagaimana dia jelaskan ataupun bagaimana dia bagi tahu dia punya naratif untuk mendapatkan peluang-peluang pekerjaan itu. Sebab kalau janji itu aja antara janji lelaki dengan janji politik. Betul. Sebab kalau dia cakap besok besok ada 100,000 pekerjaan, entah dari mana datang itu mungkin kita tak tahu. Semua orang boleh dia kena explain lah how. Sebab takkanlah kerja tu akan datang secara tiba-tiba. Dan lagi satu adalah biar kerja yang dia bawa kalau 100,000 tu biar menyumbang kepada industri di Sabah. Kalau dia bawa pekerjaan yang tidak bersesuaian, apa gunanya? Sebab itulah sebenarnya akan ada check and balance, bukan kabel semata-mata. Sebab sekarang ni itu satu cakap part pasal lagi kabel, lah. yes, kita semua tahu macam mana Sabah ni. Itu mungkin pengalaman Wawa lah kali ya. Mungkin Wawa boleh ceritakan sikit, adakah pengalaman yang lebih ini? Dia juga lah, sebab saya memang semua start dari bawah semua. Even saya masuk mana-mana pun saya macam memang kenapa saya start dari bawah sampailah saya dapat pengalaman tu sendiri. Biar pengalaman tu yang buat saya belajar semua satu benda begitu. Sorry, kita tak main kabel. So itulah berkenaan pekerjaan. Kita harap dalam tempoh pemilihan pemimpin ini, biar pemimpin dengar suara kita anak muda supaya fokus pada peluang pekerjaan. Dalam masa yang sama ada check and balance tersebut lah. Jangan hanya janji kosong. Explain how you will do it. Company mana yang akan masuk ke, apa kaedahnya supaya nasib rakyat Sabah terbela. Itulah. Terbela. Terbela. Awas. Sorry, saya tadi tidak niat. Okay. So maybe kita boleh take a break. Kita akan bertemu dan sambung kembali. Okay, bersama lagi kita dalam podcast Cerita Bahdulu. Ini bukan cerita biasa, ini cerita kita. Jadi kita sudah sambung tadi, kita cakap pasal politik orang muda, tentang wanita, belia. Lepas tu ada tentang pekerjaan kita sentuh tadi, dan tentang kriteria pemimpin yang diperlukan dalam Sabah dan masa depan. Jadi mungkin kita boleh go deep down sedikit pasal saya rasa macam kita masih kurang cakap pasal wanita kan. Jadi sudahlah pertama kali Bunga, lepas tu kurang boleh cerita pasal wanita menurut pilihan raya ni. Jadi kembali kepada Wawa lah tentang wanita dan politik. Sebab kalau kita nampak dalam parti, antara salah satu yang ada sayap ada dalam parti ini, semua parti dia akan ada sayap wanita. Dan wanita tu dia dilihat sebagai jentera yang antara yang paling cekap lah untuk datang rumah ke rumah. Tapi di samping menyantuni masyarakat. Tapi di samping dengan itu mereka juga bukan boleh tapi layak untuk menghantar calon juga. Jadi apakah harapan daripada Wawa tentang keterlibatan wanita di dalam politik sempena pilihan raya akan datang ni? Mungkin dari sudut calonnya kah, berapa ramai kah, mau melihat apakah? Dan mungkin Wawa boleh ceritakan sikit lah macam mana situasi keterlibatan wanita dalam politik kini. Okay, bercakap mengenai politik dan wanita ni sebenarnya dia bagi saya adalah isu yang sangat dekat dengan saya sebagai seorang wanita. Macam kita lihat sekarang, wanita dalam parlimen itu sendiri cuma beberapa orang. Maksudnya YB yang wanita. Kita tengok cuma ada beberapa orang. Dia punya analogi ni bagi saya begini. Kalau kita sakit, kalau kita pergi hospital, lebih baik kita yang bercakap sendiri dengan dokter tu berbanding orang lain. So, begitu juga dengan isu-isu yang dekat dengan wanita. Contohnya isu kesihatan, isu keluarga, isu pendidikan dan mana-mana isu yang dekat dengan hati wanita. Yang pertama. Yang kedua sekarang ni, masalah utama dalam negara kita adalah perspektif masyarakat itu kepada wanita. Maksudnya di sini terdapat setengah masyarakat yang masih mempersoalkan credibility wanita dalam kepimpinan. Yang pertama, mereka suka berandaian bahawa wanita hari ini membuat keputusan
mengikut kata hati. Maksudnya di sini mereka mudah membuat keputusan tanpa berfikir. Emosi lah. Emosi, betul. Wanita ni cepat emosi. Lepas tu buat keputusan apa-apa tidak kolektif. Dan saya rasa benda tu saya tidak pernah bersetuju dan tidak akan bersetuju sampai bila-bila. Sebab bagi saya wanita mempunyai sifat empati. Maksudnya di sini wanita ni lebih rasional dalam membuat keputusan berbanding lelaki. Kena Adakah Ada ini masalah. proven by data? Experience kah? Alah, maksudnya, macam saya cakap tadi, wanita ni lagi empati dia lagi tinggi dari lelaki begitu. Maksudnya kita, EQ dia lebih nilai ya. Okay. wanita ni dia lagi sensitif tapi keputusan tu masih boleh, orang bilang kita masih buat keputusan berdasarkan minda begitu. Kita ni tidak akan buat keputusan secara menyeluruh. Lepas tu, dan yang terakhir bagi saya, wanita sememangnya perlu diberikan ruang dan sekurang-kurangnya beberapa kursi untuk kita meletakkan calon itu, calon dari wanita sendiri. Saya tengok selain daripada berkenaan politik lah kan, ini sangat konsisten lah di Malaysia selain daripada faktor gender equality dalam sesebuah tempat. Sebab apabila kita lihat wanita diletakkan dalam posisi decision making, mereka akan fikirkan ataupun mengambil kira faktor wanita dalam organisasi mereka sendiri. Dan ini sangat konsisten dengan satu undang-undang yang ditetapkan oleh Malaysia Court on Corporate Governance 2017 MCCG yang menyatakan bahawa dalam sesebuah public listed companies ataupun termasuklah JLC kebanyakan JLC di Malaysia, dalam board member itu BOD memperuntukkan sekurangnya 30% wanita dalam board member itu sebagai representasi wanita dalam seluruh organisasi. So I think this is very consistent. Di corporate kita boleh laksanakan sebab ada undang-undang. Tetapi how on politics punya lapangan, Politics side lah. Ya. Corporate kita selalu kalau kita masuk pejabat banyaklah nampak yang wanita dekat desk, dekat kadang-kadang sekarang CEO pun ramai. Yes, betul. Tapi yang political diangkat di bahagian corporate, tapi dalam politik I think setiap parti perlu utamakan dan lihat perkara ini juga. Okay lah, kalau kita tengok dalam corporate life tu sendiri, wanita diberi peluang dan wanita tu maksudnya di sini dia lagi menunjukkan dia buat kerjaan dari lelaki. Setuju kan tidak? Setuju. Setuju. Disebabkan Wawa cakap setuju ke tidak, kita setuju. Mana boleh nanti kena cakap. Even kalau sebagai student pun, kalau kita mau buat group assignment, kita tetap akan pilih yang ada perempuan. Sebab perempuan ni lebih lenient, orang bilang buat kerja, lepas tu lagi teratur berbanding Tukang tulis. SU banyak SU, yes. Jadi ialah tentang politik dan Bapak belum sebut lagi tentang harapan dalam senarai pencalonan ke begitu. Macam saya cakap tadi lah, saya sebenarnya memang berharap lagi banyak kerusi, terutama nanti di kawasan Dundun, kalau boleh letakkan beberapa kerusi yang khas kepada wanita itu sendiri. Sebab kalau bukan sekarang, bila lagi wanita ni sudah tiba masa yang wanita diberi peluang untuk memimpin. Even kita tengok zaman kepimpinan Nabi Muhammad SAW pun betapa wanita ni diangkat. Contohnya seperti Siti Khadijah macam tu. Mereka ni orang-orang yang kiranya menjadi tulang belakang kepada Nabi Muhammad dalam kepimpinan. So, kenapa sekarang wanita macam dipersoalkan kredibiliti kita? Jadi saya tinggalkan itu kepada semua yang ada di dalam bilik ni. Okey. Baik, kejap 73 kerusi. Just pick the figure. Berapa kerusi yang wanita akan bertanding yang awak harapkan? 10. 10? Kurang lagi tu. Pelan-pelan kan. Pelan-pelan, Pelan-pelan tapi pasti begitu. Sekarang ada berapa? Ha? Ada numbers ke? Berapa sekarang wanita, kerusi wanita Yang sekarang ni nak bercakap tapi memang tak less than 10 lah. Less than 10, yes. Less Less than 10. So, than 10. kita mengharapkan ada penambahan. Betul. Kita tetapkan 10 dulu. Lepas tu nanti kalau kita tengok macam mana kredibiliti wanita ni, kita tetapkan 10, 20, 30, atau nanti 73 kursi kita sapu. Jadi siapa yang akan representasi lelaki, Kalau kita tunggulah dulu. Benda itu jadi. Lelaki mah jaga rumah lah. Dah pasti lelaki cuci baju lah di rumah. Cuci baju lah. Perempuan masak nasi. Ya. Perempuan beli nasi. Beli beras. Ya, beli beras. Okay. Perempuan beli beras. So, okay, kita mengharapkan ada penambahbaikan lah dari segi aspek
keterlibatan wanita dalam politik di Sabah ini. Okay, baik. Jadi saya fikir kita hampir sebagai penghujung. Jadi sebelum kita pergi kepada wrap up, dan sekali lagi sebab actually podcast yang kami rakam hari ini memang sangat hampir dengan kita punya pilihan raya yang bakal berlangsung. Yang kita difahamkan lah. Kita difahamkan lah. Jadi last question kepada Wawa sebelum kita wrap up adalah apakah mungkin pesanan kepada calon-calon yang bakal bertanding nanti secara overall? Okay, pertama pesanan saya short and sweet. Cuma saya cakap tadi awal-awal, saya pastikan pemimpin sentiasa turun padang, jangan MIA. Dan yang ketiga, sebaiknya touch golongan belia ni melalui media sosial. Maksudnya gunakan media sosial ni untuk para pemimpin tu engage dengan golongan-golongan belia, sebab saya percaya golongan belia hari ini sudah bersedia dan sudah mulai nampak mereka punya peranan dalam politik. Maka jangan sia-siakan politik, jangan sia-siakan peluang itu, dan semoga berjaya kepada bakal pemimpin nanti. Okay. Satu pengharapan yang tinggi kepada pemimpin Sabah. So kita harap mereka dapat memenuhi harapan yang Wawa lah letakkan. Ya. Sebenarnya kita ada banyak lagi harapan, tapi kali ini kita bawa Wawa punya harapan dulu. Nanti kita akan jemput lagi, ada lagi harapan-harapan yang lain. Dan sebab itulah kita bawa juga wanita dalam podcast kita. Kita ketengahkan talent wanita di Sabah ini. Betul. Jadi nanti kalau ada calon-calon wanita nanti, mungkin Wawa boleh turunlah pergi tolong-tolong kan? Boleh, sentiasa terbuka. Sentiasa terbuka, dan kita harap mungkin kalau ada calon wanita yang mau datang ke kerusi podcast kita pun dialu-alukan untuk penonton dan pendengar merasai dan melihat mereka punya perspektif POV orang. Betul. Alright. Jadi Vic, mungkin kita boleh habiskan di sini, dan kita daripada CBD mengucapkan terima kasih kepada saudari Andi Ashwaryanizatul Azwa. Yes. Tapi saya panggil saudari Wawa je lah, okay? Yalah. Itu je mau sebut, mau bagi tahu orang panjang nama dia ni. Nanti kita akan tulis lah. Nanti kita tulis di bawah. Jadi terima kasih diucapkan. Mungkin ada kata-kata yang apa ni? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini, ya. Kata-kata hari ini, sabar belum ada 100 kah? Okay. So, jadi itu saja. Kita juga mengucapkan selamat memilih dan mengundi kepada rakan-rakan di Sabah. Dan ini dia podcast Cerita Bah Dulu. ini bukan cerita biasa. Ini cerita kita. Onsoi.